Hai, jumpa lagi. Hari ini kita akan belajar subjek reka bentuk dan teknologi tingkatan 1 bab 5.1 reka bentuk sistem pertigasi. Apakah definisi bagi sistem pertigasi? Sistem pertigasi adalah sistem pengeluaran tanaman yang menggunakan sistem pengairan pembajaan yang rapi. Larutan baja dibekalkan ke zon pengakaran menggunakan sistem pengairan. Media tanaman yang digunakan dalam sistem pertigasi adalah kokopit, sekam padi, dan juga peat moss. Hidroponik. Apakah maksud hidroponik? Hidroponik adalah kaedah penanaman tanpa tanah. Kaedah ini memerlukan larutan zat makanan di dalam takungan yang berisi air. Terdapat beberapa cabang hidroponik, yaitu yang pertama, teknik aliran cetek, teknik aliran dalam, teknik takung, teknik pasang surut, teknik aeroponik, dan juga teknik pengairan titis. Apakah maksud teknik aliran cetek? Melalui teknik ini, larutan baja disalurkan dalam palung yang mengandungi akar tanaman yang ditanam. Pam digunakan untuk menyalurkan air ke dalam palung. Bagaimana pula dengan teknik aliran dalam? Teknik aliran dalam adalah hampir sama dengan teknik aliran cetek. Perbezaannya ialah dari segi saiz palung, yaitu lebih besar dan lebih tinggi serta paras air pada akar. Untuk teknik takung pula, biji benih disemai pada media tanaman dalam bekas yang diletakkan di atas larutan baja. Untuk teknik pasang surut pula, alat pengatur massa digunakan untuk mengawal pengaliran larutan baja dalam tanaman. Larutan baja akan mengalir ke tanaman dan surut ke bawah serta masuk semula ke dalam takungan. Aeroponik pula, akar tanaman yang tergantung di udara akan disembur dengan baja secara semburan kabus melalui nozzle mengikut massa yang telah ditetapkan. Manakala untuk teknik pengairan titis pula, ini adalah teknik yang paling berkesan kerana air dan campuran baja dapat disalurkan terus ke akar pokok mengikut massa yang ditetapkan. Okey, baiklah. Kelebihan sistem pertigasi yang pertama ialah penggunaan baja secara cekap dengan kadar 85% dapat diserap oleh akar. Okey, kalau berbanding dengan penggunaan kaedah tabur hanya 30% sahaja baja dapat diserap oleh akar. Yang kedua, penggunaan air secara efisien, iaitu air terus diserap oleh akar tanaman. Yang ketiga, pembajaan dapat dilakukan serentak serta nutrien lengkap dibekalkan pada tanaman secara terkawal. Begitu juga dari segi jumlah dan keperluan baja untuk tanaman sesuai mengikut peringkat umurnya. Yang keempat, dapat menghindar masalah penyakit kerana menggunakan media tanaman dan persekitaran yang bersih. Yang kelima, dapat mengatasi masalah tanah tidak subur. Perumah kepada penyakit dan perosak tanaman.
Yang keenam, masalah merumpai sangat rendah. Ya, tidak perlulah lagi kasih banyak masa untuk kita cabut rumput-rumput di sekeliling tumbuhan kita. Yang seterusnya, kos operasi seperti penggunaan air, baja dan tenaga buruh dapat dikurangkan. Dan yang terakhir, peningkatan hasil tanaman. Okey, baiklah. Sekarang kita lihat pula kaedah penanaman fertigasi di Malaysia. Okey, di Malaysia kita menggunakan dua kaedah penanaman, iaitu yang pertamanya struktur perlindungan hujan. Kita guna struktur perlindungan hujan ataupun SPH, dan yang kedua penanaman tanpa struktur perlindungan hujan atau lebih dikenali secara terbuka. Okey, untuk penanaman menggunakan struktur perlindungan hujan SPH, ya, penggunaan SPH dapat melindungi tumbuhan daripada hujan lebat dan pancaran cahaya matahari yang terik. Okey, biasanya bumbung SPH ini diperbuat daripada bahan plastik yang mempunyai lapisan perlindungan ultraviolet, ya, UV. Okey, manakala rangka bumbung boleh menggunakan kayu, baik besi, plastik ataupun bahan-bahan kuku yang lain. Kebaikan menggunakan SPH ini ialah yang pertama, mengelakkan tanaman daripada cepat layu akibat pancaran UV daripada cahaya matahari. Yang kedua, mengelakkan atau mengurangkan serangan penyakit yang disebabkan oleh kulat. Dan yang ketiga, mengurangkan penggunaan racun perosak. Okey, yang kedua ialah penanaman tanpa struktur perlindungan hujan. Ya, maksudnya ianya diletakkan di tempat yang terbuka tanpa bumbung. Masalah dengan sistem penanaman ini ialah apabila musim hujan, air hujan akan bercampur dengan air baja di dalam polybag. Okey, apabila air baja bercampur dengan air hujan, ini akan mengakibatkan kandungan baja dalam media tanaman menjadi cair. Okey, pengguna perlu menggunakan racun kulat dan racun serangga untuk melindungi tanaman mereka daripada serangan penyakit. Sekarang kita lihat pula komponen yang digunakan dalam sistem fertigasi. Yang pertama, tangki nutrien. Tangki nutrien berfungsi untuk menakung larutan baja. Yang kedua, alat pengatur masa ataupun timer. Alat pengatur masa ini berfungsi untuk memastikan penyaluran larutan baja dilakukan pada masa, kekerapan dan kuantiti yang telah pun ditetapkan. Yang ketiga, set penitis, tube mikro dan nipple. Nipple dimasukkan ke dalam lubang pipe yang telah ditebuk, manakala tube mikro pula disambung pada nipple. Set penitis pula ini diletakkan di tanah berdekatan dengan pangkal tanaman. Yang seterusnya adalah penapis. Penapis berfungsi untuk menapis benda asing daripada masuk ke dalam sistem pengairan. Dan yang terakhir adalah pam air. Pam air berfungsi untuk mengepam larutan baja dan air dari tangki nutrien ke sistem pengairan. Maafkan cikgu, ada satu lagi yang tertinggal, iaitu pipe ladang. Ya, pipe ladang terdiri daripada pipe utama, pipe sekunder dan juga pipe tertier. Pipe utama dan pipe sekunder ini biasanya bersaiz dalam lingkungan 32 mm hingga 40 mm. Manakala pipe tertier pula menggunakan saiz dalam lingkungan 16 mm hingga 20 mm. Pipe PVC sesuai digunakan sebagai pipe utama dan pipe sekunder, manakala pipe poli sesuai digunakan untuk pipe tertier. Okey, baiklah, sekarang kita lihat pula keperluan asas dalam sistem fertigasi. Yang pertama, mesti ada tangki larutan baja. Okey, dua tangki larutan baja diperlukan untuk menyediakan parti baja fertigasi. Oleh itu, mesti ada larutan baja stok A dan larutan baja stok B. Yang keduanya, mesti ada larutan stok baja. Okey, baja fertigasi adalah dalam bentuk serbuk.
yang terdiri daripada set A dan set B. Kedua-dua set ini perlu dilarutkan terlebih dahulu mengikut sukatan yang betul sebelum digunakan. Yang ketiga ialah media tanaman. Seperti yang cikgu telah bagi tahu di awal pembelajaran tadi, media tanaman untuk sistem fertigasi adalah terdiri daripada kokopit, peat moss dan juga sekam padi. Okey, yang keempat adalah biji benih. Biji benih yang dipilih mestilah biji benih yang baik dan berkualiti. Okey, maksudnya bebas daripada sebarang penyakit. Yang terakhir, alat pengukur. Alat pengukur digunakan untuk menguji kualiti air pengairan sistem fertigasi. Baiklah, sekarang kita lihat pula tentang pengurusan tapak dan juga alatan. Yang pertama, pemilihan tapak. Untuk sistem fertigasi ini, tapak kita mestilah rata, ya, supaya aliran air baja ke tanaman adalah sama. Yang kedua, sumber air. Tapak untuk penanaman fertigasi ini memerlukan sumber air yang bersih seperti air kolam, tasik, sungai, mata air ataupun air pipe. Dan yang ketiga ialah anggaran kos. Anggaran kos sangat penting untuk kita mengenal pasti kos atau modal permulaan sebelum memulakan projek penanaman secara fertigasi. Yang terakhir untuk hari ini adalah pengurusan sistem pengairan. Terdapat 3 jenis sistem pengairan yang digunakan, yaitu yang pertama, sistem pengairan percikan, yang kedua, sistem pengairan kabus, dan yang ketiga, sistem pengairan titis. Ketiga-tiga sistem ini diguna mengikut keperluan penanaman. Okey, faktor penentu pemilihan sistem pengairan ialah seperti iklim, jenis tanaman, kesesuaian tanah, serta jenis tanaman yang digunakan. Sistem pengairan titis merupakan inovasi pertanian yang sesuai digunakan dalam penanaman sistem fertigasi. Setakat itu saja untuk hari ini. Terima kasih kerana sudi menonton video ini. Semoga apa yang saya sampaikan memberikan manfaat kepada kita semua. Untuk mendapatkan video-video pembelajaran tentang subjek RBT, sila tekan deskripsi di bahagian bawah untuk mendapatkan pautan-pautan video yang saya akan hasilkan nanti. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan informasi tentang video-video yang saya akan hasilkan nanti. Terima kasih. Jumpa lagi.